Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 7 hari bulan 1 2023 kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Kisah kita Al-Hikayatus Sabi'atu wal Khamsun Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-157. Hikayat yang ke-157 iaitulah cerita tentang bolehkah kita hadkan mahar perkahwinan kepada berapa-berapa hak dia panggil. Baru ni kita bincang tentang hak minima. Sekarang ni kita nak hak maksima pula supaya tak jadi mahal. Boleh ke tak boleh? Kemudian tuan pengarang kita ni ambil satu kisah yang masyhur tetapi menimbulkan sedikit perbincangan ataupun banyak juga kritikan dari sudut sanad ya. Kita dengar cerita dulu, kemudian kita pergi kepada penilaian ulama tentang kisah ini. Al-Hikayatus Sabi'atu wal Khamsun Ba'dal Mi'ah, hikayah daripada Masruq. An Masruq rahimahullahu ta'ala. Jadi cerita ni daripada Masruq. Riwayat dia panjang lagi lah. Qala, kata di Masruq, rakiba Umar bin al-Khattab mimbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Umar naik atas mimbar Nabi. Maknanya peristiwa ini berlaku di mana? Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qal, kata Umar, ayyuhan nas, wahai manusia, ma iktsarukum fi suduqin nisa, ma iktsarukum fi suduqin nisa, apa kamu sekarang ni telah meninggikan harga mas kahwin perempuan. Jadi mas kahwin dah naik harga ni, kenapa? Umar agak marah. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, Nabi sallallahu dan para sahabat radhiyallahu anhu, was sadaqatu fi ma bainahum 400 dirham. Sekitar 400 dirham. Dirham ni duit perak. Kalau dinar tu baru mahal. Ni mahal. Ini dirham. 400 dirham je. Fama duna zalik, ataupun kurang lagi. Walau kana al-iktsaru fi zalika taqwa 'inda Allah, kalaulah meninggikan mahar, mas kahwin itu suatu simbol takwa kepada Allah, au karamatan, suatu kemuliaan bagi wanita itu, lam tasbiquhum ilaiha, tentu kamu tidak akan mendahului Nabi sallallahu dan para sahabat. Jadi oleh kerana Nabi tak buat, para sahabat tak buat, fala a'rifanna, aku akan maklumkan bahawa ma zada rajulun fi sadaqi imra'atin ala 400 dirham, tidak boleh mana-mana orang nak kahwin sama aku ni lebih daripada 400 dirham. Tak boleh lebih daripada itu. Itu dia punya maksima dia. Qala, kata di rawi, thumma nazala. Bila Umar turun dari mimbar, ini cerita yang kontroversi sikit dari sudut sanad ni. Fa'taradathum ra'atun min Quraisyin, datang seorang perempuan dari bangsa Quraisy. Faqalat, ya amiral mu'minin, nahaitan nas an yazidu fi mahrin nisa ala 400 dirham. Tuan Khalifah telah menghadkan mas kahwin tak boleh lebih daripada 400 dirham. Qala na'am, ya. Faqalat, ama sami'ta ma anzalallahu fil Quran, tuan tak ingat ke tidak, tak dengar ke tidak, dalam Quran Allah Ta'ala dah turunkan ayat
Qal wa ayyu zalik? Umar kata ayat mana tu? Umar kata ayat mana tu aku tak perasan. Bukan tak ingat. Umar ingat ayat Quran. Cuma dalam isu ni. Faqalat ama sami'ta Allah yaqul? Mu tak dengar ke Allah Ta'ala berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran? Andainya kamu beri kepada salah seorang isteri kamu tu qintar. Qintar ni berpikul dia punya timbangan. Banyak. Di surah An-Nisa ayat 20, satu pikul. Bukan 400 dirham. Satu pikul emas contohnya. Qala faqala Allahumma ghufra. Umar kata, Allah, minta ampun ya Allah. Kullun nasi afqahu min Umar. Orang lain lebih faqih daripada Umar dalam isu ni. Jadi ulama yang menerima riwayat ini mengatakan haza min tawadhu'ihi. Ini menunjukkan tawadhu'nya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa'tirafuhu bima ya'tarihi min ghaflatin. Umar mengakui kealpaan sebagai seorang manusia, ada lupa, ada tak lupa. Kita manusia itu biasa. Dan itu tidak mengurangkan darjat Sayyidina Umar yang begitu tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manaqib Sayyidina Umar. Cuma Allah nak didik kita manusia ni, mahma kana al-makanah, di sana tu ada juga tempat-tempat yang boleh diperbincangkan pandangan kita. Itu yang penting. Jadi dalam kisah ini, summa raja'a. Bila Umar dengar je ni, dia pun balik semula ke mimbar. Dia pun tarik balik. Dia mengatakan, naik semula mimbar, kata, ayyuhannas, wahai manusia semua, inni kuntu nahaitukum an tazidun nisa' fi saduqatihinna ala 400 dirham. Aku dah bagi hak tadi, maksima, mah kahwin, tak lebih daripada 400 dirham. Faman sya'an yu'tiya min malihi ma ahabba. Siapa dia nak beri harta dia banyak mana, ikut awak lah. Dah harta banyak-banyak. Dah kamu sayang kepada isteri kamu, berilah. Tidak ada halangan, tidak ada sekatan. Jadi riwayat ini menimbulkan beberapa perbincangan. Kata di muhakkik, rawahu Abu Ya'la. Abu Ya'la ni mengatakan bahawa dalam riwayat kata, faman tabat nafsu falyaf'al. Hak mana jiwa merasa tenang, nak bagi banyak mana kepada isteri kamu, berilah. Tak kira berapa dinar, berapa dirham, berapa dinar pun dipersilakan. Baik. Timbul masalah kita hari ni, masalah riwayat ni. Boleh terima atau tak boleh terima? Katanya, rawahu Abu Ya'la. Abu Ya'la telah meriwayatkan ini, dan wa isnaduhu, mengikut penilaian Abu Ya'la, sanad dia jayyidun qawiyun, baik dan kuat, kukuh. Al-Imam Ibn Kathir juga dalam tafsir dia juga mengatakan khabar ini sahih. Tapi timbullah je pengkritik baru. Contohnya Al-Imam Al-Baihaqi meriwayat daripada Sya'bi. Sya'bi riwayat daripada Umar, sedangkan Sya'bi dia tak bertemu dengan Sayyidina Umar. Kerana itu Baihaqi mengatakan haza munqati'. Sanad dia ni putus. Sya'bi dengan Umar tak jumpa. Dan Al-Istanbuli dalam Tuhfatul Aruf juga mengkritik masalah ini, dan panjanglah. Sebahagian daripada pengkaji pemurnian sirah juga mengatakan cerita ini sukar untuk kita terima, tak munasabah dengan kedudukan Sayyidina Umar yang begitu hebat, yang begitu mantap, tiba-tiba boleh ditegur oleh seorang perempuan begitu saja. Dia kata tidak munasabah. Baik, bagi kita yang tak munasabah, yang tak boleh menerima, yang riwayat ini tidak sahih, maka kita abaikanlah cerita itu. Tapi kita boleh pergi kepada banyak lagi pandangan ulama dalam masalah menentukan mahar. Jadi kita akan bincang dari sudut fiqh yang lebih luas, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, ana bawa kemukakan pandangan-pandangan kritikan ini supaya para pendengar ala bayyinatin, duduk di atas kenyataan. Mungkin bila kita dengar riwayat ni, ada orang kata, oh, Abu Hanah bawa riwayatnya lemah. Saya tahu, ada kritikan di sini. Tapi ulama yang lain juga yang lebih mutaqaddim juga menerimanya. Jadi kita bawa dua-dua dan kita akan bincangkan tajuk ini insya-Allah. Baik,
yang pertama kita akan dengar, akan kenal siapakah perawi Al-Qisah. Nama dia Masruq. Masruq tu maknanya orang yang dicuri. Sedih nama dia ni. Nama dia Masruq, makna orang yang dicuri. Bin Al-Ajda' bin Malik Al-Hamdani Al-Kufi Abu Aisyah atau Al-Wadi'i. Masruq ni walaupun dia seorang yang pernah dicuri orang, tapi label dia Al-Imamul Qudwah. Al-Ilm, makna orang alim. Yuqalu innahu suriqa wa huwa saghir. Waktu dia kecil dia kena kidnap, kena curi oleh orang. Kemudian bila dia dah besar tu, summa wujida, kemudian keluarga dia jumpa balik budak ni. Jumpa balik anak ni, fasummiya masruqan. Dia maka terkenallah nama dia Masruq, makna budak yang dicuri. Budak yang dicuri yang diselamatkan oleh keluarga dia balik. Kita kata alhamdulillah selamat kau. Haddasa, dia telah meriwayatkan daripada beberapa orang sahabat Nabi, seperti Ubay bin Ka'ab, Umar, Sayyidina Umar sendiri, Muaz bin Jabal, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ali, Uthman dan lain-lain. Wa haddatha anhu Asy-Sya'bi wa Ibrahim an-Nakhai wa Abu Wa'il wa ghairuhum. Idaduhu fi kibarit tabi'in. Dia ni kedudukan dia dikira ulama tabi'in yang besar. Saya dah sebut pada para jemaah kan, orang yang jumpa dengan Nabi jadi sahabat. Orang yang jumpa dengan sahabat Nabi nama dia tabi'in. Wa fil mukhadramin. Dia ni orang panggil mukhadram, orang yang sempat hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamu fi hayatin Nabi. Dia masuk Islam pada waktu hidup Nabi, tapi dia tak jumpa dengan Nabi. Walaupun dia masuk Islam pada zaman Nabi, oleh kerana dia tak jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'addu sahabiyan, maka dia tak boleh digelar sebagai sahabi. Tak boleh kata Masruq radhiyallahu anhu, kita tak kata. Kita kata rahimahullahu taala, fahuwa min kibarit tabi'in, maka dia duduk dalam kumpulan ulama tabi'in yang besar, ulama tabi'in yang besar. Baiklah, waqad asna alaihi ulama. Ramai ulama telah memuji Masruq. Abu Safar kata, ma waladat Hamadaniyah, tak ada seorang pun orang Hamadaniyah ni yang melahirkan seorang yang alim seperti Masruq. Asy-Sya'bi sendiri kata apa? Murid dia Sya'bi, ma alimtu anna ahadan kana atlaba lil ilmi fi ufuqi min al-Masruq. Aku tak kenal orang yang kuat menuntut ilmu di pelosok dunia ini lebih daripada Masruq. Ibnu Uyainah kata, baqiya Masruq ba'da Alqamah. Selepas daripada Syekh Alqamah mati, Masruq lah orang yang tidak boleh dilawan lagi. Ilmu dia tinggi. Yahya bin Ma'in kata, Masruq thiqatun. Seorang yang thiqah, dipercayai. Kuat ingatan dia, la yus'alu an misli. Jangan cari orang seperti dia, tak jumpa. Ali ibn al-Madini kata, ma uqaddimu ala Masruq ahadan. Aku tidak akan melebihkan orang lain daripada Masruq dalam bab ilmu pada zaman dia tu. Min ashabi Abdullah. Allahu Akbar. Salla khalfa Ubay. Dia solat di belakang Ubay. Wa laqiya Umara wa Aliyan. Dia bertemu dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Maknanya dua guru yang cukup mantap, yang cukup hebat. Baik. Siapakah wanita yang dikatakan orang yang i'tirad pada Umar tu? Siapakah wanita yang menegur Sayyidina Umar? Kita nak kenal juga kan, wanita yang menegur Umar tu siapa? Jadi kita kena tahu siapa dia wanita itu, supaya kita tahu. Maka Tuan Syekh kita ni, Tuan Syekh pengkaji kita ni, Haidar, dia kata apa? Lam aqif laha ala ismin. Aku tak jumpa cari riwayat yang menyebut nama dia. Orang hebat. Jadi kita tak boleh nak namakan dia. Cuma daripada beberapa riwayat yang kalaulah kita terima riwayat ini, menunjukkan dia ni seorang wanita yang sudah berumur. Dan dia selalu solat di masjid. Sebab tu dia dengar ucapan Sayyidina Umar. Wa'iyatun, seorang yang peka. Bila orang cakap dia dengar baik-baik. Orang yang ada ilmu boleh membezakan di antara yang benar dengan yang salah.
Walaupun mengikut pandangan dia. Dan mengikut pandangan dia, dia rasa dia lah betul. Tapi Sayyidina Umar ada siasah lain yang dia nak hadkan tu supaya orang tak mughalatu fil muhur, supaya orang tak main-main dengan mas kahwin. Jariyatun, seorang wanita yang berani. Mana kalau lah riwayat ni terima sahih, mana ada orang berani pergi tegur Sayyidina Umar depan-depan. Umar ni bukan sebarangan, orang yang hebat. Jadi itu di antara yang dikenali dengan nama Quraisyiyatun Nasab, keturunan Quraisy. Jadi kata di Ibnu Katsir rahimahullah, kata qad kana Umar bin Khattab naha an kasratil isdaq. Pernah Sayyidina Umar larang daripada orang mahalkan mah kahwin, kemudian dia tarik balik. Sama ada dengan peristiwa ini diterima atau tidak, maknanya Ibnu Katsir menukilkan pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Isu yang ketiga, urifa Umaru bisyiddah. Sayyidina Umar itu dikenali dengan seorang tokoh yang agak keras. Syiddah. Tab'un muta'assalun fihi. Daripada kecil lagi dia tu memang orang yang keras. Wa qabla islamihi wa ba'da. Wa indama asbah amir mu'minin. Bila dia jadi amir mu'minin, jadi khalifah, fa asbaha mahiban. Orang nak bercakap dengan dia bukan sebarangan, bukannya berani, sehingga orang pergi mengadu pada Abdurrahman bin Auf. Wa talabuhu an yukallimahu. Abdurrahman, mu ni rapat dengan Umar, sama-sama orang Mekah, sama-sama orang hebat, cakap dengan Umar lembutlah sikit, orang takut dengan dia ni, masya-Allah. Yurattaj fil kalam. Orang yang cakap dengan dia menggigil, ketak, kata orang Kelantan. Wa ma'azalik, walaupun begitu Umar khadda'un lil haqqi, seorang yang sangat tunduk kepada kebenaran. Tidak ego, tidak sombong, tidak kata siapa awak, la. Kau duk main siapa awak ni, hak celek-celek mata korang ni, orang zaman kita ni mengaji tak setara mana, bila orang tegur celek mata balik. Siapa awak? Punyalah sombong, punyalah punyalah takabur, macam-macam perangai yang dia buat. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup merugikan kita. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dalam peristiwa ini ditegur oleh perempuan inilah dengan riwayat yang kita ada ni. Baiklah, isu yang keempat, lam tubayyin lana riwayah. Riwayat pula tidak menentukan Sayyidina Umar tu naik mimbar pada hari Jumaat ke, hari raya ke, solat istisqa ke, ada hari apa, tak ada. Ataupun memang dah menjadi satu trend di zaman dulu, bila ada peristiwa yang besar yang nak dilaporkan, maka khalifah akan naik mimbar. Sebab itulah media dia zaman tu. Mana ada medsos, mana ada TikTok, mana ada Facebook. Dia nak main Facebook ni zaman kita ya, tak? Pemimpin-pemimpin pemain Facebook untuk memaklumkan aktiviti yang dia buat atau menyampaikan maklumat, jadi lebih senang. Dulu susah juga kita. Kalau nak tahu maklumat apa-apa, tunggu berita perdana jam 8. Benda tu ni baru pukul 5 petang. Lambat lagi ya. Tapi zaman kita hari ni ni juga berlaku sekarang juga peristiwa itu dapat didengari di pelosok dunia melalui alat medsos ataupun media sosial yang ada sekarang. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menggunakan mimbar pada zaman itu kerana itulah media dia, itulah alat siar raya yang paling cepat untuk diketahui. Sebab bila naik mimbar, orang berkumpul solat, jadi lepas pada tu dia orang pergilah maklumkan di mana-mana, orang ni balik ke kampung dia, orang ni balik ke sudut ni, masing-masing menyampaikan maklumat itu, maknanya cepat juga tersebar pada zaman itu. Baik. Sayyidina Umar dalam isu ini mujtahidan, seorang yang mujtahid. Jadi Nabi SAW juga suruh kita ikut pandangan Sayyidina Umar. Dalam hadis Nabi kata, inni la adri ma baqa'i fikum. Aku tak tahu berapa lama lagi aku akan tinggal bersama kamu. Faqtadu bil lazaini min ba'di. Kalau mari lepas ni mu tak jumpa aku,
mengikut dua orang yang lepas pada aku, Abi Bakrin wa Umar. Jadi hadis ni sahih dalam Tirmizi, menunjukkan kepada manaqib Sayyidina Umar itu tinggi. Wahwal muhaddatsul al-mulham, apa ni, orang yang mendapat ilham daripada Allah Azza wa Jalla, maknanya orang yang banyak pandangan-pandangan dia yang tepat, diperakui oleh Allah Azza wa Jalla dalam banyak peristiwa. Namun begitu, setiap orang itu, sebagaimana kata Imam Malik, ada pandangan dia yang tepat, ada pandangan dia yang mungkin diperbincangkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Iza hakamal hakim fajtahada." Apabila seorang hakim itu menjatuhkan hukum dan dia berijtihad, summa asaba falahu ajran. Kalau betul, dia boleh 2 pahala. Wa iza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Kalau dia berijtihad, kemudian dia jatuh hukum, kemudian hukum itu tidak tepat, dia boleh 1 pahala. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Jadi dalam masalah Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar duk fikir dari sudut siasah syariahnya, kita kena buat sesuatu supaya mas kahwin ini tidak dinaikkan, tidak ditinggikan, menyusahkan orang lain yang nak kahwin lepas pada ni. Jadi kita kata jazakallah Umar, Khalifah Umar yang cuba nak buat satu siasah dalam masalah ini. Cuma apabila dibacakan kepada baginda ayat Quran, Umar rasa tertarik dengan pandangan itu. Jadi kenapa Sayyidina Umar cuba nak hadkan mas kahwin itu supaya tidak mahal? Yang pertama, tak nak menyusahkan. Yang kedua, dia nak tengok, nak iqtidak, mengambil contoh daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yaf'alu Rasulullah muzawwijan atau mutazawwijan. Ketika Nabi kahwin atau Nabi kahwinkan orang, simple je. Mas kahwin, tak ada yang pelik-pelik dah. Sampai mereka, Nabi kata pergi carilah cincin daripada hadid, daripada besi pun. Jadi para sahabat juga berkahwin lebih kurang sekitar 400 dirham dia punya mahar, ataupun 12 uqiyah. 12 uqiyah ni timbangan emas atau perak pada zaman tu. Jadi Umar kata fazakkaran nasa bidzalika. Umar memperingatkan orang, la tughalu fil muhur. Saudara-saudara, jangan mahalkan mah kahwin. Jangan mahalkan mah kahwin. Sebab apa? Sebab kalaulah mah kahwin tu mahal, menunjukkan satu kebaikan, menunjukkan sifat takwa, sudah pasti Nabi akan mahalkan mah kahwin waktu Nabi berkahwin atau dia kahwinkan anak dia. Tapi tidak semuanya dengan simple dia punya mah kahwin. Maka jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cuba nak ambil pendekatan ini untuk tidak menyusahkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni, kita beri banyak ke sikit kalau dah isteri itu sudah disayangi, kan? Sehingga kan semua yang saya duk baca di Facebook kawan-kawan tu, kalau tulis bab isteri kat, isteri yang tercinta, isteri yang disayangi, terlupa habis dunia. Masa itulah masa dia baik tu. Masa dia kelahi jangan main huru hara besar. Jadi kita kata, kalau sudah disayangi isteri dengan sifat dia yang baik, dengan watak dia yang menenangkan hati, tak selalu tersenyum, simple sama suami balik diberi layanan yang baik, bukan setakat mah kahwin berapa banyak pun awak nak, kalau ada kemampuan kita akan beri. Mana ada suami, kecuali suami tu bakhil hangit, itu cerita lain lah. Hak ni tak usah bayar, dia nak beli makan yang untuk dia, apa dia berkira orang lagu ni. Ya. Jadi dalam peristiwa ini dikatakan bahawa wanita ini menegur Sayyidina Umar sebab macam Umar menyempitkan perkara yang Allah Ta'ala luaskan. Allah Ta'ala perluaskan, kenapa kamu sempit? Jadi Sayyidina Umar dikata apa? Kuntu nahaitukum an tughalu fi sadaqin nisa. Jadi aku larang kamu daripada mahal, nak menaik harga mas kahwin perempuan. Al-an falyaf'al rajulun fi malihi ma badalahu. Setelah dia didialog dengan wanita tadi, maka dia mengatakan, sekarang membuatlah apa yang kamu rasa elok. Ya, cuma riwayat ini daripada Sya'bi, daripada Umar. Jadi ulama Baihaqi kata munqati'. Mana riwayat itu putus. Riwayat itu putus. Jadi kerana itu
i'tarada ba'du ahli ilm. Sebahagian daripada pengkaji hadis mengkritik riwayat ini, riwayat wanita ini. Wa ankara al-waqi'ah min asasiha. Dia kata tak mungkin berlaku. Di antara yang agak lantang dalam masalah ini iaitulah Muhammad Mahdi Al-Istanbuli dalam kitabnya Tuhfatul Arus. Kitab Tuhfatul Arus ni biasanya pelajar-pelajar yang belajar di universiti ni dia akan belilah kitab ni. Biasalah buat persiapan kan. Kita orang muda-muda dulu, zaman-zaman muda tu, zaman tua-tua jangan duk baca kitab ni. Ni sehari dua ni pula sibuk pula orang kahwin. Sibuk apa? Dia nak kahwin, biar dia kahwin lah. Yang kita sibuk ni kalau orang buat benda tak baik, orang buat benda mungkar. Ni manusia ni pelik. Kalau orang kahwin sibuk, kalau orang buat benda yang mungkar, lain macam pula dia. Kita kata jangan. Baik. Maka timbullah ayat wahaza musarul ajab, sebab kalaulah andai kata peristiwa i'tiradul mar'ah ini tidak sahih, dhaif, tapi la yulghi, tidak membatalkan hakikat bahawa Sayyidina Umar tidak setuju, berpandangan bahawa tidak suka, tidak membenarkan mah kahwin itu dinaikkan, dimaharkan. Wa qad thabata dhalika fi ahadits sihah. Kata pengkaji ini telah sabit dalam hadis yang sahih, dalam riwayat yang sahih, bahawa Sayyidina Umar larang orang daripada mengangkat mas kahwin. Contohnya dikata dah hadis an abi al-Ajfa qala Umar bin Khattab ala la tughalu saduqatan nisa. Kamu jangan mahal-mahalkan mas kahwin perempuan. Fa innaha law kanat makrumah fid dunya, kalau ini satu kemuliaan di dunia, au taqwa indallah, ataupun taqwa di sisi Allah Azza wa Jalla, lakana aulakum biha nabiyullah, nasaya orang yang lebih utama memahalkan mah kahwin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma alimtu Rasulullah. Tengok Umar kata, aku tak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah nakah syai'an min nisa'i wala ankaha syai'an min banatihi ala aksan min sintai asyrata uqiyah. Yang aku tahunya Nabi kita kahwin ataupun dia kahwin ke anak perempuan dia tak lebih daripada 12 uqiyah. Ruqyah ni pergi ke damah, dia tahulah berapa dia punya gram. Saya pun tak sempat nak kira tadi. Hadis ini rawahu Tirmizi wa Ahmad wa ashabus sunan, para pengkaji semasa. Saya sebut nama di antara Syekh Shu'aib Al-Arnawood mengatakan isnaduhu qawi. Isnaduhu qawi. Dan Syekh Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala juga mengatakan isnaduhu sahih. Maknanya hak ni, hak cerita ni. Cuma mungkin dalam masalah wanita tadi mungkin ada pertikaian, tetapi dari sudut pandangan Sayyidina Umar tidak setuju dengan mas kahwin tinggi, itu sabit. Alhamdulillah. Itu di antara dan Sayyidina Ibnu Katsir juga mengatakan bahawa Umar pernah melarangnya, kemudian ditarik balik. Sama ada tarik balik tu kerana perempuan tadi ataupun pandangan dia tersendiri, kita mengatakan wallahu alam. Wa ajma'al ulama, telah ijma' para ulama Islam ala an la hadda li kathratil mahri, tidak ada had maksima mas kahwin, tak ada had. Waqtalafu fi aqallihi, dan ulama berbeza tentang paling minima berapa. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi mengatakan wa asdaqa Umar sendiri, walaupun dia larang orang daripada mahar mas jangan tinggi mah kahwin, tetapi ketika dia kahwin dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Talib, cucu Nabi, lamma tazawwajaha 40,000 dirham, dia telah beri kepada Ummu Kulsum 40,000 dirham. Tadi dia kata jangan lebih daripada 400 je. Boleh jadi disebab makanatuha, oleh kerana kedudukan Ummu Kulsum ni anak Sayyidina Ali, cucu Nabi kan, jadi tinggi pula darjat. Umar kata aku nak ambil kedudukan aku ni dua pihak. Aku jadi bapa mertua Hafsah isteri Nabi, aku pula menjadi Nabi tu datuk aku. Allahu Akbar. Dia nak ambil sebab dia baca hadis, Nabi sebut dalam hadis semua nasab keturunan akan putus di akhirat illa nasabi wa sababi,
kecuali melalui keturunan Nabi SAW. Jadi Sayyidina Umar dia sanggup bayar lebih. Sebab apa? Sebab kerana nak ambil Ummu Kalsum yang mempunyai kedudukan yang besar dan tinggi di sisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi wallah. Jadi kalau kita hari ni tak usahlah. Nah, tapi kita janganlah nak megah-megah, jangan lebih daripada itulah. Jadi timbul lagi masalah bantahan wanita tadi, kita nak terima ke tak terima. Jadi ada orang yang menolak, ada orang yang mengingkarinya. Kita mengatakan tak apalah, yang pentingnya kita ambil dalam riwayat bahawa Umar berpandangan sedemikian. Wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian, ruh Islam ni, ajaran Islam ni, ma'a tabsitiz zawaj, mempermudahkan urusan perkahwinan. Pasal itulah dia kata, bila Allah SWT haramkan perzinaan, maka dia bukanya pintu-pintu perkahwinan. Jadi kalau orang nak kahwin, dia nak menyelesaikan masalah dia daripada terjebak dengan benda yang tak baik, itu baguslah tu. Wa 'ala ar-raghib wa taysirihi 'ala ar-raghibina fi. Allah Taala minta syariat Islam ni mempermudahkan orang yang nak kahwin. Karena itulah mengurangkan mah kahwin itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Kurangkan mah kahwin ini sangat penting. Supaya pemuda-pemuda yang nak kahwin, mereka dapat, walaupun baru kerja, dapat duit sikit, mereka mampu untuk meminang wanita, supaya wanita-wanita yang ada ini mempunyai suami. Kan? Ada suami, ada yang suami pula, yang pemuda-pemuda yang ada isteri. Nanti insya-Allah Allah SWT akan permudahkan urusan mereka. Lepas daripada itu kita mengatakan alhamdulillah. Baik, dari sudut kita tengok numuzaj. Contoh minar ra'ilil awal, daripada golongan yang pertama. Daripada golongan yang pertama, golongan yang awal ni, orang salafus salih dipanggil. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tak kahwin atau tak kahwinkan anak perempuan dia lebih daripada 12 uqiyah wa nisfa. Jadi lebih kurang harga dia 400 hingga 500 dirham. Kalau tengok zaman dia lah, 400 dirham atau 500. Jabir, warada an Jabir, daripada Jabir juga, qala man a'ta fi sadaqi imra'ati mil'a kaffaihi sawiqan aw tamran faqad istahalla. Riwayat daripada Jabir mengatakan bahawa Nabi bagi tahu sallallahu, siapa dia beri mah kahwin kepada isteri dia mil'a kaffai, ni sebanyak ni, sebanyak penuh tangan ni, sawiq ataupun tamran, buah tamar, ataupun sagu, macam gandum lah gitu, maka isteri dia terima, maka dia telah menghalalkan perkahwinan itu. Satu. Wa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaja imra'atin radiyat bina'lain. Nabi juga pernah kahwinkan seorang perempuan, dia redha suami dia hanya ada beri sepasang kasut je. Allahu akbar. Yang keempat, waradiyat Ummu Sulaim bi islami Abi Talhah mahran laha. Ummu Sulaim jadikan Islamnya Abu Talhah itu sebagai mahar untuk dia. Subhanallah. Jadi Abu Talhah masuk Islam, Ummu Sulaim kata tak apalah, mahar aku tu Islam kamu tu. Allahu akbar. Tingginya nilai dia punya nilai. Wa kana sadaq Ali bagi mahar kepada Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu al-khatmiyah. Baju rantai dia tu. Dia jadikan mahar bagi kepada Fatimah. Yang kena zawaja Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id ni ulama besar, ketua ulama Madinah masa tu. Mengawinkan murid dia Abdullah bin Abi Wada'ah. Abdullah bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi Al-Qurashi. Dia kata apa? Dia kahwinkan anak dia dengan murid dia ni ala dirhamaini, 2 dirhamnya dia punya mas kahwin. Allahu akbar. Murid baik, dia nak buat menantu, apa payah-payah. Yang kita ni masalah kita sekarang ni, masalah zaman kita ni lah, banyak masalah lah kan.
Wal musibatu fi zamanina laisat fil mahar. Musibah zaman kita ni bukannya mah kahwin saja. Banyak lagi. Nak baju hok Allah. Macam Cinderella ke apa dia. Hok tarik ekor. Dia ada 1/2 kilometer tarik ekor saja. Tak? Nak pula mana? Oi, tak boleh. Kita nak buat di hotel. Di dewan-dewan yang masyhur. Nak kahwin. Tak main. Macam-macam. Hadiah tu hadiah ni. Orang mari pula kena bagi hadiah. Paling tidak bersuruh Yasin bagi hadiah. Bagilah belaka apa yang kita nak. Masya Allah. Kita mengatakan. Lepas tu pula kena ada pula package. Bermulai madu pula. Pergi ke sana sini. Banyak perkara. Allahu Akbar. Tuan Syekh ni oleh kerana dia orang Syam. Orang Syria. Dia kata apa? Di negeri dia cerita negeri dia. Saya tak nak cerita Malaysia ni, malu kau orang. Dia kata adadul fatayat, bilangan anak gadis yang berumur 30 tahun ke atas yang tak berkahwin lagi pada tahun 208 lebih kurang 90,000 fatat. Dalam satu buah negara yang penduduknya hanya 6 juta. 6 juta 90,000 tak kahwin. Nak kata apa? Kata tempat kita ni ramai juga ni. Punca-puncanya apa? Puncanya sebab emas kahwin yang begitu mahal. Ana ada kawan orang Arab lah. Kita pun dengar cerita Arab ni kalau nak kahwin kena ada 100,000. Mahal dia saja pun 50. Kemudian dewan lagi macam-macam unta kena sembelih. Kita pun tanya lah dia. Awak mu nak kahwin lagu mana? Mu nak kahwin mana ni? Dengar aku dengar cerita pelik-pelik. Aku tak kahwin dah dengan Arab kata. Mahal macam apa ni? Daripada beli bedil ni, beli pada kereta kebar ni mahal ni. Kan? Dia ketawa. Dia kata, mu apa pelik? Nahnu Badawi. Kami orang Badawi. Banyak tu tadi, bagus kandang kambing. Sedap dia buat. Bagus kandang uta. Habislah cukup. Mu mana ada? Kita duduk bela ayam itik. Bayar kucing 3 ekor kat rumah mana boleh. Mana ada projek. Jadi orang Arab ni cukup dia kata dengan... yang pentingnya, Allahu Akbar. Punca ni walaupun cerita tu berlaku di negara Arab, tapi tak jauh dengan negara kita. Kadang-kadang saya dengar sampai peringkat mah kahwin tu tinggi sangat. Sedangkan anak ni baru belajar, baru tamat belajar, baru je posting kerja pun kontrak lagi, tak confirm lagi jawatan. Tiba-tiba minta mahal-mahal sebab anak dia ngaji lah, anak dia lepasan fakulti sekian-sekian, macam-macam dia punya apa ni kerenah lah. Jadi kita kata tak payahlah para jemaah sekalian, marilah kita buat satu perancangan yang rapi, kempen besar-besaran. Sesungguhnya perkahwinan yang berkati oleh Allah Azza wa Jalla itu yang mudah dan aisaruhum ma'unah, dan belanja dia pun tidak besar. Tak payahlah kita duduk tiru sana tiru sini, orang lain dewan, kita dewan juga. Kenapa orang lain dalam kemah kita tak masuk kemah juga? Masuk kemah je lah, senang. Allahu Akbar. Jadi itu jelah para jemaah sekalian yang kita nak bagi nasihat kepada ibu bapa, supaya tidak jadikan bebanan kepada anak-anak kita sendiri nak kahwin. Jangan membebankan bakal menantu yang kita nak jadikan dia sebagai anak kita juga. Jadi kita buatlah, orang panggil dalam bahasa Arab ni satu kata-kata yang menarik, dia panggil mudrijlak. Tulis mudrijlak ala qadri lihafi. Orang Arab kata holo kaki tu mengikut apa ni, kain selimut yang kita ada tu lah. Ni selimut pendek, holo kaki lebih, sejuklah kaki. Itu masal Arabi, kata-kata Arab. Kata Melayu kata beli baju ukur badan. Nak beli baju tengok tubuh. Jadi beli baju kecil tak boleh masuk, beli baju besar tak padan saiz, lebih saiz. Jadi orang nak kata mudrijlak ala qadri lihafi, holo kaki mengikut kain selimut lah. Kalau kain selimut kita pendek, orang panggil lipatlah kaki sikit. Begitulah suasana kita. Jadi kita dah tak banyak harta, tidak banyak duit. Kenapa nak membazir semata-mata kerana nak ikut trend? Orang sebelah rumah baru ni buat di dewan, buat di hall, buat di macam-macam. Kalau di Arab ni panggil qasru afrah. Kalau tuan-tuan pergi melawat ke Mekah, ke Madinah kan, bila kita keluar nak pergi Arafah, kan nak pergi ke
jak ranah ke, nak pergi ke sebelah ke Hudaibiyah tu, kita akan nampak macam nak pergi ke Quba, atas Quba tu, tempat Ka'bah Ashraf. Kita akan nampak banyak dewan-dewan besar. Itu dia panggil Qasru Afrah, maknanya dewan untuk disewa majlis kahwin. Sepengalaman saya pergi majlis kahwin ni, penat arak ni. Dia akan jamu serentak. Kita orang lelaki-lelaki ni, kita pergi seawal mungkin jam 11 untuk nak buah-buah, minum-minum syai dulu, minum kahwa dulu. Jam 12 baru dia letak makanan, hidang makanan serentak. Itu untuk kita lelaki-lelaki. Untuk wanita, janganlah. Subuh nanti baru balik. Apa dia buat, apa dia jamu, duduk main zagradah, duduk main pusing lidah tu dulu. Penuh bunyi macam-macam. Raya sungguh orang perempuan di Mekah ke Madinah ke, kalau pergi majlis kahwin nampaklah. Tapi banyaklah tabzir, pembaziran itu banyak, dan tidak semestinya perkahwinan itu panjang. Ada yang habis belanja beratus ribu, lepas pada 3 bulan bercerai. Nak kata apa? Bukan syarat kebahagiaan itu duduk di belanja besar, bukan syarat kebahagiaan itu duduk di mana, di dewan yang mahal, ataupun nasi-nasi Arab yang begitu lazat, ataupun mas kahwin yang tinggi. Tetapi semua itu di bawah taufik Allah Azza wa Jalla. Kita buatlah majlis mengikut kemampuan kita. Biarlah apa orang nak kata, asalkan kita ikhlas dekat Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi peristiwa kita ni dalam kisah yang lain pula dalam siri akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.